Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhi Allah wa ridatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Shaykhul Nadhim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin musim wa qaddibil awwala 'inda al-wad'i li'annahu muqaddamun lit-tab'i wa an-nadhari mahtaja lit-ta'ammuli wa 'aksuhu huwa ad-daruri yujali wa ma bihi ila tasawwurin wusil yud'a biqawlin sharihin falabtahil wa ma litasdiqin bihi tuwussila bihujatin yu'rafu 'inda uqala. Kita dah bahas berkenaan dengan sedikit syarahan kepada bait yang berkenaan dengan faslun fi anwa'il ilmi hadith ni. Dan hari ini kita sambung lagi masih dalam perbahasan bait ini, iaitu kata musannif, kata syarih rahimahullahu ta'ala, fa zaidun qaimun ishtamala ala tasawwuratin arba'atin. Fa zaidun, maka bermula Zaid, maka bermula ayat yang Zaid itu qaimun, khabar dia, berdiri ia Zaid. Ishtamala ala tasawwuratin arba'atin, mengandungi ia jumlah Zaidun qaimun itu ataupun kalam Zaidun qaimun itu ala tasawwuratin arba'atin, atas tasawur yang empat. Arba'atin arba'atin itu sifat bagi tasawurat. Bila sifat kena takwil, kena takdir. Tasawuratin arba'atin ay tasawuratin ma'dudatin ila arba'ah, yang dikirakan dia, bilangkan dia empat. Jadi perkataan Zaidun qaimun, kalam Zaidun qaimun ialah kita kata semalam lafaz yang murakkab. Ia merupakan lafaz yang murakkab lagi pula tam. Adapun lafaz yang ghairu murakkab, adapun lafaz yang murakkab tapi ghairu tam, itu mengandungi sama ada dia itu murakkab, sama murakkab tapi tidak cukup syarat dia. Umpama mubtada' tak ada khabar, syarat tak ada jawab, sifat mausuf sahaja tidak ada khabar dia dan sebagainya. Dan begitu juga ghairu tam murakkab. Ghairu tam boleh jadi dalam bab tasawur, iaitu seperti gabungan tarkib idhafi, usuluddin, itu tasawur baru, tapi tasawur yang yang murakkab, tasawur murakkab. Tu walaupun dia murakkab tapi dia itu ghairu tam. Dia ghairu tam dari sudut dia itu sebenarnya mufrad tu. Usuluddin, usulul fiqh, asalnya dia itu adalah dalam bab tasawur tu, bukan dalam bab
tasdik. Sebab dia itu masih lagi kategori satu. Usul fiqh itu satu, cuma dia murakkab, dia panggil tarkib idhafi. Dari sudut mubtada khabar itu tarkib isnadi, ada musnad ilaih. Tu kembali pada nahwu belakang. Okey, tu jadi ada 4 tasawur. Ada 4 rukun tasawur. Jadi bila kita tengok satu-satu ayat, sebelum kita kata itu tasdik, dia ada 4 tasawurat. 4 perkara yang bertasawur dalam ayat tersebut. Contoh dia, dia bagi contoh, Zaidun qa'imun. Bermula Zaid itu seorang yang berdiri. Maka dia mengandungi atas 4 tasawur. Yang pertama badal. Badal boleh, nak buat maf'ulun bih boleh, khabar li mubtada'in mahdhuf pun boleh. Kalau badal tasawwuril mawdu'i, dia badal pada tasawwuratin. Tasawwuratin majrur, dia pun majrur. Kemudian minhu dia majrur, dia pun majrur. Tasawwuril mawdu'i, iaitu mentasawurkan, menggambarkan mawdu'. Mawdu' ni mubtada'. Apa dia? Zaidun. Al-mawdu' mubtada', al-mahmul khabar. Okey. Al-mubtada' musnad ilaih, khabar musnad. Okey, dia kena gambarkan tasawwur mawdu' dulu. Kena gambarkan mawdu' mubtada' dia. Mana? Iaitu wahwa, ai al-mawdu'. Apa dia al-mawdu'? Istilah bayani jawabun amma yuqal, wahwa, dan bermula dia. Dia al-mawdu' Zaidun khabar. Ialah Zaidun. Pada ayat Zaidun qa'im, iaitu mawdu'. Maka kita kena tasawwur mawdu' dia. Apa mawdu' dia? Zaidun. Apa dia? Ai az-zatul musammatu bi Zaidin. Itu tasawwur. Nampak lagi tahu mesti akan tasawwur az-zatul musammatu bi Zaidin. Satu zat yang dinamakan dia dengan Zaid. Itu dia panggil tasawwur, bagi mawdu'. Kemudian ataf wa tasawwuril mahmuli. Kemudian yang kedua, tasawur yang kedua, mentasawurkan mahmul. Mahmul yakni khabar dia. Apa dia? Istinafun bayaniyun jawabun amma yuqal, wa huwa, dan bermula dia al-mahmul ialah qa'imun. Qa'im, seorang yang berdiri. Kita faham, kita tasawur dalam akal, apa dia itu seorang yang berdiri. Bukan tasawur Zaid ni, tasawur seorang tengah berdiri dalam kepala. Kita kata dulu semalam, ilmu itu ada tasawur, ada tasdik. Jadi ilmu bila ada tasawur, ada tasdik, maka ini pun ilmu. Ilmu tentang Zaid, ilmu tentang qa'im. Kita bayang. Lagi yang ketiga, wa tasawwurun nisbati bainahuma. Dan kita gambarkan, tasawurkan nisbah antara keduanya, antara kedua mawdu' ataupun mahmul pun boleh, ataupun nak kata antara Zaidun wa qa'imun pun boleh. Jadi yang ketiga, tasawur nisbah. Nisbah ni seolah-olah mengikat kaitan antara Zaidun dengan Zaidun dengan qa'imun. Pengikat. Apa dia tu? Wahwa, dan bermula dia tasawur nisbah bainahuma tu ialah ta'alluqul mahmuli. Berta'alluq mahmul, bersangkut paut, bergantung mahmul bil mawdu'i, dengan mawdu'. Bersangkutan, berkait, berpaut mahmul dengan mawdu'. Apa dia tu? Contoh Zaidun dengan qiyam, jadi qiyamu Zaidin. Itu nisbah dia. Ini berdirinya Zaid. Itu nisbah. Qiyamu Zaidin itu nisbah. Ta'alluqul mahmul qiyam bil mawdu' Zaid. Jadi qiyamu Zaidin. Qiyamu Zaidin. Tu dia panggil nisbah dia. Kaitan dia antara Zaid dengan qa'im. Apa dia? Qiyamu Zaidin. Berdirinya seorang bernama Zaid. Okey. Wa tasawwuru wuqu'iha. Wa tasawwuru wuqu'iha. Wa tasawwuri ataf. Ini yang keempat. Dan mentasawurkan jadinya, berlakunya wuqu'iha, ai wuqu'in nisbah. Mentasawurkan berlaku nisbah. Tu berlaku nisbah. Ai tasawwuru wuqu'in nisbati bi idraki kaunin nisbati waqi'atan aw ghaira waqi'atin. Tu.
tasawwuru wuqu'in nisbati, mentasawurkan wuku' nisbahnya, biidraki, dengan mendapat, dengan mengetahui, kaunin nisbati, keadaan nisbah itu, waqi'atan, sama ada berlaku sungguh, au ghaira waqi'atin, ataupun tidak berlaku sungguh. Jadi tahu wuku'un nisbah, wuku'un nisbah sahaja, tahu wuku'un nisbah sama ada wuku'un nisbah itu terjadi ataupun tidak. Itu tasawur yang keempat. Itu tasawur yang keempat. Maka tafriqnya fat tasawwuru, maka bermula tasawur itu, maka bermula tasawur itu. Ar-rabi'u, yang empat. Fat tasawwurur rabi'u, tasawur yang empat itu yusamma tasdiqan, dinamakan dia kan tasawur yang empat. Dhamir mustatir huwa kembali pada tasawur, dinamakan maf'ulun bih tasdiqan. Tasawwur wuqu'in nisbah biidraki kauni, biidraki kauni kauni nisbati waqi'atan aw ghaira waqi'atin, tadi itu dipanggil tasdiq. Itu dipanggil tasdiq. Makna yang tiga sebelumnya tidak dipanggil tasdiq, dipanggil sebagai tasawur. Tapi tasawur yang keempat ini dipanggil sebagai tasdiq, sebagai pengakuan. Tasdiq wal id'an, tasdiq wal id'an. Kita kena bezakan antara tasdiq kalami dengan tasdiq mantiqi. Tasdiq kalami lain, tasdiq mantiqi lain. Kalau siapa-siapa mengaji Hasyiah Syarqawi itu tahulah. Syekh Syarqawi ala hidi syarah kepada Ummul Marahim, bila mari bab tasdiq dia akan bagi tahu, dia akan nukil kitab mantiq, iaitu syarah Asy-Syamsiyah. Tu syarah Asy-Syamsiyah Imam, bukan syarah Syamsiyah, hawashi ala syarah Syamsiyah. Tu oleh Al-Imam As-Sayyid Al-Jurjani rahimahullah ta'ala, dan juga As-Sa'duddin At-Taftazili dan sebagainya. Sebab As-Sa'duddin At-Taftazili dia lain sikit. Dia kata apa? Tasdiqul kalami itu beza dengan tasdiq mantiqi. Tasdiq juga, tapi tasdiq dalam ilmu kalam ialah dengan makna dia dengan makna hadithun nafsi, tentang amantu billah wa saddaqtu billah, iaitu at-tasdiq wal id'an. Dia membenarkan dalam hati dan mengakui dalam hati bahwasanya amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa saddaqtu, dan aku membenarkan bahwasanya Allah itu Tuhan. Itu dipanggil tasdiq kalami. Hadithun nafsi seolah-olah kata amantu billah wa saddaqtu billah. Okey, itu dia panggil sebagai tasdiq kalami. Maksudnya dia khususlah, dia khusus hadithun nafsiyah, seolah-olah berkata amantu billah wa saddaqtu billah. Kalau tasdiq mantiqi, kalau tasdiq mantiqi pula, tasdiq mantiqi ni dia semata-mata idrak. Semata-mata idrak. Tadi itu idrak juga, tapi idrak dengan makna tasdiq wal id'an fi hadithin nafsi. Dia membenarkan dan mengakui pada hadis nafsi itu, seolah-olah kata amantu billah wa saddaqtu billah. Itu tasdiq iman tu. Kalau tasdiq mantiqi ialah tasdiq semata-mata idrakun nisbah. Mengetahui nisbah. Tu andarki kauni nisbah itu waqi'ah ataupun ghairu waqi'ah, sama ada berlaku sungguh ataupun tidak berlaku sungguh. Itu tasdiq sahaja. Itu semata-mata idrak, semata-mata mengaku, semata-mata tahu. Semata-mata tahu bahwasanya semata-mata tahu bahwasanya mengetahui bahwasanya nisbah itu berlaku ataupun tidak. Itu tasdiq mantiqi. Yang sekarang kita baca ni tasawwur wuqu'ha, iaitu mentasawurkan berlakunya nisbah itu an idraki, daripada mengetahui kauni nisbah, keadaan nisbah tadi itu waqi'atan atau ghairu waqi'atin, berlaku sungguh ataupun tidak. Itu tasdiq mantiqi. Ya. Itu bezanya antara tasdiq mantiqi dengan tasdiq kalami.
Wathalathatu qablahu, dan bermula tiga. Apa tiga? Athalathatu tu sifat bagi mausuf yang mahdhuf takdir at-tasawwurul thalathatu. Wat-tasawwurul thalathatu qablahu, sebelumnya tu qabla at-tasawwuril rabi'. Dan bermula tasawur yang tiga sebelum tasawur yang rabi' itu khabar syurutun lahu, syurutun litasawwuril rabi', syarat-syarat bagi tasawur yang empat. Nak ada tasawur yang empat, mesti ada tasawur yang tiga. Itu maksudnya itu wahada, dan bermula ini ay hadzal mazkur min kauni thalathati qablahu syurutun lahu. Wahada ay hadzal mazkuru min kauni thalathati qablahu syurutun lahu, itu khabar madhabul hukama'i, merupakan madhab hukama. Madhab hukama, itlaq hukama ialah ahlul falasifah. Ahlul falasifah. Okey, itlaq hukama ialah ahlu al-falasifah. Dan begitu juga ahlul falasifah lah. Okay. Ahlul falasifah. Tu mazhab ahli falsafah. Baca dulu. Wa madhhabul imam. Ni beza sikit khilaf. Dan bermula mazhab al-imam, itlaq imam dalam ilmu mantiq, dan dalam ilmu mantiq ialah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam ilmu fiqh al-Imam al-Haramain. Tu ni Fakhrul Razi, al-Imam Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Ni gila, ulama-ulama gila ni. Ulama padu gila. Dia selalu beza. Dia kata apa? Anna tasdiqa, bahawa tasdiq itu huwa, bermula dia at-tasdiq at-tasawwuratul arba'atu, ialah tasawur yang empat. Huwa tasawurat, at-tasawurat tu khabar, huwa mubtada, al-arba'atu sifat, itu jumlah ialah bagi khabar kepada anna. Tasdiqa isim at-tasdiq isim anna. Jadi dia kata dak, bukan macam mazhab hukama dah itu. Hukama kata tadi sebagai syarat. Tiga benda sebelumnya, iaitu tasawwurul mawdu' wa tasawwurul mahmul wa tasawwurut ta'alluquhuma, ta'alluq antara mahmul dengan mawdu' tadi itu sebagai syarat. Ni dia kata dak. Imam Fakhruddin Razi kata dak, tasdiq itu ialah empat tu, bukan hak yang bukan empat lah tu, bahkan keempat-empat itu semuanya ialah tasdiq. Maknanya apa? Makna seolah-olah dia kata bukan syurutun lahu, tapi syartun lahu. Syatrun lahu. Tu syatrun, apa dia syatrun? Syatrun ni rukun lah. Syartun ni syarat, syatrun ni rukun. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata dak, empat-empat tu ialah rukun bagi tasdiq. Dengan makna salah satu tu, dia panggil salah satu daripada empat tu ialah juzuk daripada tasdiq. Ialah juzuk daripada tasdiq, bukan syarat kepada tasdiq, bahkan dia itu rukun kepada tasdiq. Tak ada salah satu tidak boleh jadi tasdiq. Tu. Ya, mazhab hukama pun sama juga, tak ada salah satu tak boleh jadi tasdiq, tapi hak tu dia panggil sebagai syarat, bukannya syatrun, bukannya syatar, tapi syarat. Fakhruddin kata tak, dia itu syartun, syatrun, iaitu rukun kepada tasdiq, rukun kepada berlakunya tasdiq, bukannya bukannya syarat, bahkan rukun. Tu. Fayakunu tasdiqu, maka adalah ia tasdiq itu basitan, khabar yakun ialah basitan ni mudah, tak bersusun, ala madhhabil hukama'i, ala madhhabil hukama ay injaraina ala madhhabil hukama, apabila berlaku menjalani kita atas madhhab hukama, maka dia basit, dia tidak murakkab, dia mudah, dia tidak tersusun. Wa murakkaban ay fayakunu tasdiqu murakkaban ala madhhabil imam, ay madhhabil imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan tasdiq tadi itu menjadi murakkab, menjadi bersusun, payah, ala madhhabil imam, atas madhhab Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Okey. Fakhruddin Ar-Razi kata empat-empat tu merupakan rukun kepada tasdik, berlakunya tasdik. Tetapi mazhab hukama kata hak yang last sekali tu tasdik, yang tiga lagi syarat, bukan tasdik bahkan tasawur. Imam Fakhruddin Ar-Razi empat-empat tasawurat ini semuanya adalah tasdik. Tasawur mahmud, tasawur mahmud, tasawur mawdu', tasawur ta'alluq keduanya, tasawur nisbah itu semua tu adalah juzuk-juzuk kepada berlakunya tasdik, bukannya syarat. Okey, bukannya syarat. Jadi kesimpulannya kita pergi kepada whiteboard kita. Kesimpulannya tasawur ada empat. At-tasawurat At-tasawurat al-arba'ah. Ada tasawur, ada empat. Tasawurat al-arba'ah, tasawur yang empat. Maka terbahagi kepada empat. Yang pertama dia panggil tasawurul mawdu'. Tasawur mawdu' dulu. Apa mawdu'? Mubtada'. Yang Zaidun tadi lah. Zaidun. Yang kedua dia panggil tasawur al-mahmul. Tasawur al-mahmul. Apa tadi? Qaimun. Kemudian yang ketiga tasawur nisbah. Tasawur an-nisbah. An-nisbah ataupun dia panggil an-nisbatul hukmiyah. Ini dia panggil nisbatul hukmiyah. Nisbatul hukmiyah bainahuma, antara keduanya. Antara ta'alluq tasawur mawdu' dengan mahmul. Tu. Apa dia nisbah hukmiyah tu? Ta'alluq lah. Iaitu ta'alluquhuma. Ta'alluq keduanya. Bersangkut paut keduanya. Mana jadi apa? Jadi qiyamu Zaidin. Dia panggil istilah dia idhafat khabar kepada mubtada'. Ta'alluq ni idhafat khabar kepada mubtada'. Tu. Okey. Tu tasawur nisbah. Yang keempat dia panggil sebagai tasawur wuku' tilka nisbah. Wudu' tilka an-nisbah. Tasawur berlakunya demikian nisbah ini atau tidaklah aula, berlaku ataupun tidak. Nisbah tasawur ni. Jadi ini adalah dia panggil tasdik. Mazhab hukama dan mazhab jumhur manatiqah kata ini sahaja tasdik. Hak tiga lagi ni dipanggil sebagai syurutun lahu sahaja, syurutun untuk hasilkan tasdik. Tapi Fakhruddin Ar-Razi kata tak, ini semua ni adalah rukun kepada berlakunya tasdik. Tu. Rukun kepada berlakunya tasdik. Bukannya tertakluk ini je tasdik, hak ni syarat dah. Tu. Okey. Tu tasawurat al-arba'ah. Okey, habis. Kembali kita. Lagi dia kata wal musannifu, dan bermula musannif itu. Musannif mana? Iaitu al-Imam Abdul Rahman Al-Akhdari. Nazim ni lah. Rahimahullah ta'ala. Dia kata wal musannifu, dan bermula musannif itu khabar masyin, berjalan ia musannif itu masyin muta'allaq ala madhhabil hukama, atas madhab hukama, atas madhab ahli falsafah, iaitu tiga permulaan. Tiga yang utama tu, pertama tu ialah tasawur, yang keempat itu tasdiknya. Tu.
Macam mana dia tahu? Bitakdiri mudhafin, dengan ditakdirkan mudhaf fi kalamihi kalamin nazim baina darkin wa nisbatin, antara darkin dan nisbah, wahwa, dan bermula dia al-mudhaf itu ialah macam mana nak takdir? Wuku'un. Takdir dengan wuku'un. Mana kita tengok dalam matan nazam dia tu. Darku nisbatin, idraku mufradin, tasawuran ulim, wa darku nisbatin. Jadi kena ada mudhafu ilaih lagi, iaitu darku wuku'in nisbah. Darku nisbatin ay darku wuku'in nisbah. Dar apa dia? Darku wuku'in nisbah. Jadi darku wuku'in nisbah. Kalau darku nisbah, apa nama tu? Kalau dia panggil, kalau idrakun nisbah al-hukmiyah yang tadi kita tunjuk tu, idrakun nisbah al-hukmiyah yang nombor 3 tu, tu dia panggil sebagai tasawur, bukan tasdik lagi. Okey, idrakun nisbah, tasawur nisbah al-hukmiyah. Tasawur nisbah al-hukmiyah bainahuma, tadi kita lukis yang nombor 3 tu, tu tak panggil tasdik, tu panggil tasawur baru. Tu. Kalau idraku wuku'iha, tu idraku wuku'iha, bukan nisbah dah, bukan idraku nisbah dah, idraku wuku'iha aula, tu baru tasdik. Tu idraku wuku'iha baru tasdik. Baru dipanggil tasdik, sebab tu ditakdirkan mudhaf. Darki nisbatin ay darki wuku'in nisbah. Kalau darki nisbah, tu baru tasawur. Darkun nisbah al-hukmiyah dia panggil, tu baru tasawur, bukan tasdik lagi. Jadi kena tambah mudhaf, darki wuku'in nisbah, mengetahui berlakunya nisbah, aula ataupun tidak, tu baru tasdik. Itu menurut jumhur, dan dia berlaku atas madhab jumhur hukama, bukan atas madhab al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Habis. Thumma, Thumma innaka, kemudian, innaka, sesungguhnya engkau. Summa innaka, sesungguhnya engkau. Ini nak bahas baik yang kedua daripada bahagian ni lah. Thumma innaka, kemudian sesungguhnya engkau. Idza aradta, jikalau berkehendak ia oleh engkau, antaktuba, akan bahawa, takwil masdar jadi maf'ul bih. Antaktuba, bahawa menulis ia oleh engkau, akan at-tasawwura maf'ulun bih bagi taktuba, akan perkara yang melebabkan tasawur, wat tasdiqa, atah bagi tasawur, dan juga tasdik, wa tata'allamuhuma, dan belajar oleh kamu akan kedua-duanya, tasawur dan tasdik. Au ta'allamuhuma, allama yu'allimu, tu'allimuhuma, mengajar ia oleh engkau akan keduanya tasawur dan tasdik tu. Kalau kamu nak tulis, kamu nak belajar tasawur tasdik, kamu nak mengajar tasawur tasdik, tu fal muradu bil wad'i ma yashmalu dhalika, maka bermula murad bil wad'i, dengan wada' mana? Wada' pada syair tu, pada nazam tu. Faqaddimil awwala 'inda al wad'i. Wada' tu menatang apa? Maka dia kata fal murad, maka bermula murad bil wad'i, dengan wada' itu, ma yashmalu dhalika, khabar ialah barang yang merangkumi ia barang, akan demikian itu dhalikal mazkur minal kitabati wat ta'allumi wat ta'lim. Tu tadi tu. Dia kata, jikalau kamu nak tulis sesuatu, nak tulis tentang tasawur tasdik, ataupun nak belajar, ataupun nak mengajar tentang keduanya itu, maka murad dengan wada' di situ ialah perkara yang tersebutlah, daripada kitabah, ta'allum dan ta'lim tadi. Dah nak buat apa? Jawab, faquddimat tasawwuru, maka didahulukan tasawwur ala tasdiki, atas tasdik. Bila kamu nak tulis tasawur tasdik, utamakan tasawur dulu. Bila kamu nak belajar tasawur tasdik, belajar tasawur dulu. Bila kamu nak mengajar tasawur tasdik, mengajar hak tasawur dulu. Kalau mengajar hak tasdik, itu masalah, sebab dia tidak ada tasawur lagi. Macam mana nak belajar tasdik?
Tidak ada tasawur lagi, macam mana nak ada tasdik? Tu mustahil nak berlaku gitu. Susah nak berlaku gitu. Maka musannif Nazim kata wa qaddimil awwala 'inda al-wad'i. Apa wad'i? Ai 'inda al-kitabati wa 'inda at-ta'allumi wa 'inda ta'limi wa 'inda at-ta'limi. Tu. Mengawalkan apa? Mengawalkan tasawur al-awwala. Al-awwala ai tasawur. Okey. Kena mulakan tasawur terlebih dahulu. Sebab elak baik kata quddima li'anna tasawwura. Hu isim li'anna muqaddamun khabar li'anna, ialah terdahulu ia tasawur alaihi ala tasdiki, atas tasdik itu lebih terdahulu berbanding tasdik. Sebab itu diutamakan terlebih dahulu. Jangan mengutamakan hak lain selain daripada tasdik, selain daripada tasawur. Silap. Kena dahulukan tasawur dulu. Li'annahu, kerana bahwasanya tasawur tadi muqaddamun, terdahulu ia tasawur alaihi, atasnya, atas tasdik. Atas mana? Atas mana? Atas tasdik. Tu atas tasdik. Okey. Tab'an, secara tabiat. Secara mana? Secara tabiat. Wa fayuqaddamu wad'an, maka didahulukan dia. Kan tasawur itu ai ala tasdik, atas tasdik, wad'an, secara wada', secara perletakan. Perletakan pun diutamakan tasawur kemudian baru tasdik, seperti mana tabiat, pada tabiatnya didahulukan tasawur dan tasdik kemudian, maka begitu jugalah secara wada', secara perletakan perbahasan juga didahulukan tasawur berbanding dengan tasdik. Tu. Itulah wahada ai taqdimut tasawuri ala tasdik, itu khabar makna qawlihi qaulin nadhim. Wahada taqdimut tasawuri ala tasdiki, itu khabar makna, ialah makna qawlihi qaulin nazim, makna kata nazim kita, wa qaddimil awwala ilah al-baita ay intahal baita. Al-baita maf'ulun bih li fa'il mahdhuf taqdiruhu intaha. Itulah maksud nazim kata wa qaddimil awwala 'inda al-wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i, kerana dia itu didahulukan secara tabiat. Bila didahulukan secara tabiat, maka dia juga didahulukan secara wada'an, secara perletakan. Perbahasan mana nak letak, iaitu nak letak dulu perbahasan tasawur kemudian tasdik, yang mana wada'an itu merangkumi tulisan ataupun ta'allum ataupun belajar ataupun mengajar. Okey. Tu. Sebab pada asalnya tabiat dengan wada' ini bersepakat. Apa-apa yang didahulukan tabiat, secara tabiat, begitu juga secara perletakan, secara belajar, mengajar, tulisan juga didahulukan seperti mana tabiat. Sama, dia muafakat. Dia apa? Dia muafakat. Kalau dia tak muafakat, wada'an lain, tabiat lain, tu salah. Tu salah yang sangat nyata. Tu salah, kesalahan yang sangat nyata. Tidak boleh berlaku itu. Seolah-olah nak melawan tabiat pula. Tabiat kata hal ini dulu, kita pun sepatutnya letaklah hal ini dulu. Belajarlah hal ini dulu. Okay? Belajarlah hal ini dulu. Mana boleh belajar hal lain, sebab tabiat kata gitu. Tabiatnya kata gitu, tabiatnya begitu. Maka wada'an secara perletakan, sama ada belajar, mengajar ataupun menulis, juga kena didahulukan yang tersebut. Tu. Jadi bila kita kata dia itu taqaddum tabi'i, bila kita kata dia itu didahulukan secara tabiat, bila didahulukan secara tabiat, maka nak ada hak akhir itu, hak yang kedua itu berhajat kepada hak pertama. Bila kita kata taqaddum tabi'i, dia ni tasawur ini didahulukan secara tabiat, maka tasdik nak ada mesti mutawakifun, mesti terhenti, mesti berlaku, mesti berhajat terlebih dahulu tasawur, baru berlaku tasdik. Tu. Maka tasdik berhajat kepada tasawur untuk ada tasdik ni, tapi tasawur tidak berhajat kepada tasdik untuk ada tasawur. Itu maksud taqaddum tabi'i.
Taqaddum tabi'i. Bukan taqaddum tabi'i ini sebagai illatan, dah. Ilat lain, ilat makna lain. Jadi tasawur dengan tasdik ini, kenapa tasawur dulu baru tasdik? Iaitu dia panggil taqaddum tabi'i. Didahulukan tasawur secara tabiat. Bukan sebab dia itu ilat bagi adanya tasdik lain. Ilat maklum, bila kita kata ilat maklum, bila ada ilat mesti ada maklul. Mustahil nak bercerai antara ilat dengan maklul. Ada ilat tapi tak ada maklul. Mustahil. Tu. Jadi tasawur bukan ilat bagi adanya tasdik. Itu salah. Sebab kalau kita kata tasawur itu ilat kepada tasdik, maknanya setiap kali ada tasawur mesti ada tasdik. Setiap kali ada tasdik mesti ada tasawur. Tak boleh bercerai. Itu salah. Sebab kita kata tasawur, kalau ada tasawur tak semestinya ada tasdik. Contoh kita kata Zaidun. Adakah perlu kepada tasdik? Tak. Kita tasawur Zaidun saja. Kenapa nak kena ada tasdik? Kita tasawur Zaidun saja. Kita tak mengkaitkan mawdu' dengan mahmud, tak mengkaitkan nisbah hukmiyah, tak mengkaitkan nisbah wuku'iyah dia, tak. Hanya semata-mata fikir Zaid. Maka dia bukan taqaddum tasawur ala tasdik, bukan atas jalan illah. Kalau atas jalan illah, maknanya kalau ada tasawur mesti ada tasdik. Ada tasdik semesti ada tasawur. Dia mesti tak cerai. Itu salah. Itu salah. Sebab tasawur tidak semestinya ada tasdik, tapi tasdik semestinya ada tasawur. Kalau ada ilat maklum, maksudnya tasawur itu sebagai ilat bagi adanya tasdik. Bila adanya tasdik, mesti ada tasawur. Bila ada tasawur, mesti ada tasdik. Itu ilat maklum. Begitu juga dalam akidah. Mustahil alam ini berlaku atas jalan ilat maklul. Apa maksud dia? Kalau alam ini berlaku atas jalan ilat maklul seperti kata para sifat, makna Allah Ta'ala relax. Tak payah buat, tak payah bertakluk dengan sifat kudrat Allah Ta'ala untuk buat alam. Sebab ada Allah menjadi ilat kepada ada alam. Ada alam mesti ada Allah. Ada Allah mesti ada alam. Dia berdebak sekali berlaku. Dia tidaklah yang fakari. Tidak boleh berpisah. Ini seolah-olah Allah Ta'ala tidak guna kudrat dia untuk buat alam. Bahkan ada dia berdebak terus ada alam. Mana boleh gitu? Itu kapi. Etikot kapi. Etikot para sifat kapi itu. Elak ada makna. Begitu juga tasawur tasdik. Bukan tasawur itu sebagai elak kepada adanya tasdik. Kalau ada tasawur, berdebak ada tasdik kali. Adakah itu? Dah. Tasawur, tasdik. Tapi nak ada tasdik, mesti ada tasawur. Nak ada tasawur, tak mesti ada tasdik. Itu. Itu dia panggil taqaddum tabi'i. Bukan taqaddum illat. Bukan taqaddum sebagai illat dah. Bukan taqaddum bi'illati. Bukan taqaddum dengan sebab illat dah. Tapi taqaddum tabi'i. Secara tabiat begitu. Tu. Okey? Faham tak tu? Nak kau ni? Thumma bayyana. Kemudian bayyana ay bayyana an-nazim. Dhamir mustatih wang daripada nazim. Macam mana tahu daripada nazim? Mafhumuhu min siyaqil kalam. Mafhum daripada halaman percakapan. An-nazariyah, bahawa an-nazariyah, bangsa nazar itu. Bila nak kita dah bicara dah tasawur dan tasdik. Macam kita bahagi semalam. Malam bahagi kan? Bahagi semalam tentang nazari dan daruri. Ilmu ada dua. Satu daruri, satu nazari. Satu lagi ilmu setengah ulama lupa. Okey, sekejap. Sebahagian ulama mendefinisikan ilmu bukan mendefinisikan ataupun membahagikan ilmu tasawur tasdik. Tasawur tasdik satulah. Ada satu lagi ilmu dia panggil sebagai, ada dua. Satu dia panggil qismah. Satu dia panggil misal. Satu dia panggil misal. Ada ilmu dengan sebab misal. Misal ni contohlah, contoh. Okey, kita kata kita tasawur apa itu fi'il. Kita pun tasawur dia ada takrif fi'il. Kemudian nak kenal lagi fi'il ni mendatang apa, kita pun buat contoh. Yaf'alu, contohlah. Yaf'alu. Hak ni fi'il. Isim, apa dia isim? Kita pun tasawurkan isim tu mendatang apa. Nak tahu lebih lanjut lagi isim mendatang apa, mari contoh Zaidun. Tu. Jadi ilmu ada dengan misal. Ada dengan misal. Contoh.
Kalau qismah ini iaitu pembahagian. Ilmu dapat melalui pembahagian. Tahu melalui pembahagian. Contoh pembahagian apa? Kita tahu bab, contoh apa dia? I'tiqad, contoh. Kita tahu i'tiqad tu apa dia? I'tiqad tu kita tahu. Kemudian i'tiqad ni pula terbahagi kepada dua, contohnya. Terbahagi kepada jazim, pegang sungguh, dan ghairu jazim, dan tak pegang sungguh. Jazim pula ada dua, iaitu apa dia? Mutabiq, sepakai dengan waqi'. Ini ghairu mutabiq, tidak sepakai dengan waqi'. Ada jazim tapi bersepakat dengan waqi', sepakat dengan waqi'. Ini tak sepakat dengan waqi'. Yang sepakat dengan waqi' pula sabit, contohnya. Yang sabit ada yang ghairu sabitun, ada yang ghairu sabitin, yang tidak sabit. Jadi ni setengah ulama membahagikan ilmu kepada qismah dengan misal. Ada ilmu itu tahu melalui misal, ada ilmu itu tahu melalui pembahagian-pembahagian yang telah dibahagikan oleh orang-orang tertentu, ulama dan sebagainya. Itu sebahagian ulama mentakrifkan ilmu sebagai yaqbalul qismah dan misal, yang boleh diterima melalui qismah dengan misal, bukan sekadar tasawur dengan tasdik sahaja. Tu. Okey. Kembali kita. Jadi, ini nak bahas pula berkenaan nazari dengan daruri. Seperti mana kita bahas malam bahawasanya tasawur dan tasdik setiap daripada keduanya ada daruri, ada nazari. Ada daruri, ada nazari. Daruri ini yang tidak perlu kepada ta'ammul, kita faham dah. Dan nazari itu berlaku melalui adanya ta'ammul. Baik, kita baca. Waqala Syekhul Syarih kata, thumma bayyana an-nazari, bayyana, kemudian menerangkan ia oleh musannif nazim ini, anna an-nazariyah, bahawa bangsa nazar itu min kullin minat tasawuri, yang mana bangsa nazari itu daripada setiap minat tasawuri, daripada tasawur, wa tasdiqi, dan tasdiq, ialah apa? Mahtaja. An-nazariyah isim anna, kemudian khabar dia ma yakni ilmu, barang yakni ilmu yang ihtaja lit-ta'ammuli, yang berhajat ia ma ilmu tu lit-ta'ammuli, bagi ta'ammul, bagi ta'ammul. Lam dengan makna ila, ai ila ta'ammuli, kepada penelitian, kepada penelitian kajian yang lebih mendalam tu ta'ammul, perlu kepada ta'ammul. Adapun daruri wa daruriyah, nak atah kepada nazari boleh, nak buat istinah boleh. Kalau istinah aksuhu tu jadi khabar sajalah. Tu kalau nak atah jadi aksuhu tu khabar anna lah. Aksuhu aksun nazari, akas terbalik daripada nazari, lain daripada nazari. Nazari kata ni dia sebaliknya. Wahwa, apa dia aksuhu tu? Istinah bayani jawabun amma yuqal. Wahwa, dan bermula dia aksuhu ialah khabar ma la yahtaju ila dhalika, ay dhalika ta'ammuli, barang yang tidak berhajat ia barang ila dhalika, kepada demikian itu, demikian ta'ammul. Ila dhalika ay dhalika ta'ammuli, kepada demikian ta'ammul, tidak berhajat kepada demikian ta'ammul seperti mana nazari. Maka tafri'nya fal aqsamu arba'atun, maka bermula qisim-qisim, bermula bahagian-bahagian itu menjadilah 4. Kama ay wa dzalika sabitun, kama taqaddama, seperti mana yang telah terdahulu sebutnya, kembali kepada terbahagi pada 4 yang dulu kita bahagi dulu, buat peta dah. Begitulah juga terbahagi di sini, iaitu nazari ada pada tasawur dan tasdik, begitu juga daruri ada pada tasawur dan tasdik. Okey. Jadi nazari ini ialah berhajat kepada terhentinya akal itu untuk dia itu memerhati sesuatu, meneliti sesuatu, menganalisis sesuatu, tahlil, menganalisis sesuatu untuk mendapatkan perkara yang dia kehendak, perkara yang perlunya dia nak faham, sama ada perkara tersebut berkaitan dengan tasawurat ataupun berkaitan dengan tasdiqat, berkaitan dengan tasawurat ataupun tasdiqat. Tu. Okey. Jadi nazari ini, bila nazari ini dia memerlukan masa yang panjang. Dia memerlukan masa yang panjang untuk dipikir.
untuk dia teliti, untuk dia analisis. Maknanya dia memerlukan masa yang panjang untuk mendapatkan jawapan yang sebenar, jawapan yang hak sebenar. Kadang-kadang dia meneliti, dia analisis dengan masa yang panjang tu, kadang-kadang akan dapat jawapan. Tapi kadang-kadang tidak dapat jawapan kerana terlalu payah. Mungkin nak lagi masa sampai satu tahap boleh dapat perkara yang dia nak itu dengan masa yang sangat panjang. Perkara tasawur yang dia nak tu atau perkara tasdik yang dia nak buktikan itu perlu masa yang sangat panjang. Kalau tak dapat masa yang sepatutnya, perlu lagi masa sampailah dapat jawapannya. Tu, okey. Okey, habis. Jadi bila seseorang tahu nazari, bila seseorang tu tahu nazari, dah tahulah, dapat jawapan dah, maka ulama sebut bila dah tahu suatu daruri itu dah dapat dah jawapan dia, maka dia menjadi daruri pula kepada orang tu. Sebab apa? Sebab dia dapat jawapan. Bila dapat jawapan dia, bila lain kali orang tanya pula, tak payah nak nazar dah, dia faham dah, dia tahu dah, tak payah nak nazar dah, sebab dia dah nazar terlebih dahulu, menggunakan masa yang panjang untuk mendapatkan satu jawapan. Bila dah dapat, maka dia itu menjadi daruri pula perkara tersebut. Bagi diri dia lah, bukan orang lain. Bagi diri dia jadi daruri, bagi orang lain tak daruri. Kena kaji pula, kena tilik pula orang lain. Dia daruri dah, sebab dia dah tilik dah, dia dah nazar. Sebab itu ulama sebut nazari dengan daruri ialah dua perkara nisbah nazir, nisbah kepada orang yang melihat. Orang yang melihat tahu tak? Tahu, dia panggil daruri. Orang yang melihat tahu tak? Tak tahu, melainkan kena tilik dalil bagi diri dia, bagi orang yang melihat tu. Tu dia panggil nazari. Nisbah daruri dengan nazari ialah nisbah diri orang yang melihat tu kepada sesuatu, bukan orang lain. Maka dia panggil daruri dengan nazari. Beza dengan badihi, ilmu badihi. Dia ada satu lagi kan ilmu ada 4. Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi. Ilmu badihi. Ilmu kasbi dengan ilmu nazari okey, lebih kurang sama lah. Tapi ilmu daruri dengan ilmu badihi nampak sama tapi tak serupa. Okey. Ilmu badihi ni dia, kalau tadi kita kata ilmu daruri ini nisbah perkara tersebut tengok kepada orang yang melihatnya. Orang yang melihatnya tahu ke tak? Tahu. Bila tahu tanpa berfikir yang panjang, dia panggil daruri. Kalau perlu fikir yang panjang, nazariyun, iaitu nazari. Okey. Tapi kalau badihi, tilikkan satu perkara itu, bukan sekadar orang yang melihat sahaja, tak. Bahkan seluruh orang, semua orang yang mempunyai akal melihat benda itu, benda yang sama, maka dipanggil badihi. Dia panggil badihi. Contoh kita kata apa? Contoh kita kata lapar. Lapar tu daruri. Orang tahu lah, tak payah belajar. Daruri. Lapar tu kita panggil daruri, nisbah diri orang tu melihat lapar tu apa dia. Lapar tu, lapar. Orang tahu lah lapar tu apa. Tahu. Siapa yang tahu? Diri dia. Nisbah diri dia. Nisbah diri dia daruri. Ataupun kita bagi contoh mudah lain, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nazari kan daruri? Daruri nisbah siapa? Nisbah orang ni. Nisbah kita, contoh nisbah saya. Saya melihat 1 tambah 1 sama dengan 2. Fikirlah melihat tu. Okey. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nisbah saya sahaja. Tapi kalau nisbah kepada seluruh orang yang berakal atas dunia ni, bahawasanya 1 tambah 1 sama dengan 2, maka dia bukan daruri lagi, dia panggil badihi. Tu dia panggil apa? Badihi. Tilik kepada satu perkara kepada semua orang, bukan kepada orang kita sahaja. Bukan kepada kita sahaja, tapi tilik kepada semua orang. Kata 1 tambah 1 sama dengan 2, maka tu dipanggil badihi. Dia lebih umum. Badihi lebih umum daripada daruri. Umum khusus mutlak. Semua perkara daruri tak semestinya badihi, tapi semua perkara badihi, bukan. Semua perkara
Semua perkara daruri semestinya badihi, tapi tak semua perkara daruri itu ialah badihi. Itu umum khusus mutlak. Semua perkara daruri itu semestinya daruri, semua perkara daruri itu semestinya badihi, tapi tidak semua perkara badihi itu semestinya daruri. Sebab daruri tilik kepada nazir, tilik kepada orang yang melihat saja. Adapun badihi tilik kepada seluruh orang yang berakal atas dunia ini, bahawasanya perkara tersebut ialah satu perkara daruri, maka itu dipanggil badihi. Ilmu badihi. Tu. Okey. Tu ilmu badihi. Mithalu at-tasawwur ad-daruri idraku ma'na lafzil wahidi nisfu lithnaini wallahu ta'ala alam. Tu panjang lagi nak cerita tu. Sambung pula pada esok hari insya-Allah taala. Jadi bolehlah bahagian kedua, hari kedua bagi matan. Kenapa ya matan? Matan ada berapa ya? Ada 5 ya, buat teruk apa? Esok bahagian ketiga. Tu bahagian 3 mungkin habis dah. Baik ni, lepas tu mungkin pergi kepada tajuk seterusnya, faslun anwa'ud dalalah. Jadi boleh hafal banyak masa. 5 baik. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.